Kebangsaan 2015. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu dia tetamu pertama kita yang berkesempatan bersama kita pada pagi ini, itu Puan Hajah Siti Raudah Hazimah. Dan di sebelah kanan saya ini tetamu kita iaitu Yang Mulia Muhammad Ashadil Hadanan, iaitu penolong pegawai kurikulum. Dan kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kita di 4 pagi. Nampak-nampaknya model kereta pun kelihatan. Jadi tertanya-tanya. Bukan saja penonton kita tertanya-tanya, kita juga tertanya-tanya betul ya. Jadi sempat juga kita bertanyakan tadi apa sebetulnya cabaran STEM dan juga inovasi reka bentuk kebangsaan ini. Mungkin Puan boleh menerangkan lebih lanjut lagi. Okey, terima kasih. Sebelum itu, terima kasih di atas memberi kesempatan bagi Jabatan Perkembangan Kurikulum untuk memberi penerangan serba sedikit mengenai dengan cabaran STEM dan inovasi reka bentuk. Adapun cabaran STEM iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics dan inovasi reka bentuk ini di peringkat kebangsaan adalah salah satu projek Kementerian Pendidikan di mana ia dilaksanakan di bawah projek Enhancement of Design Technology bagi sekolah menengah kerajaan dan juga Institut Teknikal dan Vocational Brunei. Dan projek ini telah pun dilaksanakan pada tahun 2013 dan alhamdulillah pada tahun ini julung-julung kalinya diadakan di negara Brunei Darussalam peringkat kebangsaan. Dan untuk makluman semua juga, cabaran STEM dan inovasi reka bentuk ini merupakan pertandingan yang dibukakan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah kerajaan dan juga teknikal di mana untuk menampilkan hasil kreativiti dan inovasi pelajar-pelajar di mana mereka membentuk dan membuat kereta mini Formula 1 dengan kelajuan 80 km sejam. Dan pertandingan ini adalah sejajar dengan Formula 1 in School di mana di peringkat antarabangsa yang telah disertai yang melibatkan lebih daripada 9 juta pelajar dari 17 buah ribu sekolah di 31 buah negara. Jumlah yang banyak, 9 juta pelajar ya. Jadi itu yang sudah pun diterangkan mengenai cabaran STEM dan inovasi reka bentuk kebangsaan. Jadi di sini apakah antara tujuan cabaran STEM dan inovasi reka bentuk kebangsaan ini diadakan? Okey. Tujuannya adalah untuk mengubah persepsi pelajar yang kita ni tahu mungkin pelajar-pelajar mendapat diorang fikir yang mata pelajaran sains, teknologi, engineering, mathematics ni payah. So dari projek berkenaan insya-Allah dapat menjadikan mata pelajaran ni lebih menarik dan menyeronokkan dengan berkonsepkan fun, play and learn more di mana dalam proses projek berkenaan pelajar-pelajar akan mempelajari across curriculum, bukan saja mata pelajaran STEM tapi juga mata pelajaran yang lain seperti entrepreneurship juga. Dan diharapkan di sini juga meningkatkan daya kreativiti pelajar-pelajar sendiri untuk lebih inovatif dalam penyelidikan mereka. Di samping itu untuk membina kemahiran asas di kalangan para pelajar seperti bekerjasama secara berpasukan, belajar kepimpinan dan menyelesaikan sebarang masalah ataupun cabaran yang mereka tempuhi di dalam proses dari awal sehingga penghujungnya. Dan juga mereka akan membuat business plan di mana mereka akan membentangkan business plan mereka ini kepada penaja-penaja di luar sana. Alhamdulillah. Seperti yang dijelaskan tadi sebentar tadi ia bekerja secara berkumpulan. Jadi ingin kita ajukan soalan kepada tetamu kita berikutnya iaitu bersama dengan Yang Mulia Muhammad Ashadil Hadanan. Baik, apakah format pertandingan ini? Mungkin dapat Tuan jelaskan? Yes, terima kasih. Format pertandingan ini akan dibahagikan kepada 5 kategori iaitu johan keseluruhan, kereta terpantas, kejutaraan terbaik, ruang pameran terbaik dan pertandingan knockout iaitu pertandingan kalah mati. Para hakim telah dilantik terdiri daripada pakar-pakar dari luar negara iaitu Singapura dan Malaysia yang mana mereka ini ada pengalaman dalam menganjurkan F1 in School di Singapura dan Malaysia. Manakala hakim-hakim dari negara kita sendiri ialah 3 pensyarah dari Institut Teknologi Brunei dan seorang ahli perniagaan dari True Energy Company. Jadi bagaimana proses pembuatan kereta F1 ini? Maksudnya F1 in School dilakukan proses pembuatannya. Baik. Bagaimana proses pembuatan kereta F1 di school dilakukan?
Para pelajar akan mereka bentuk kereta menggunakan persian komputer CAD, iaitu Computer Aided Design. Reka bentuk ini merangkumi segala aspek kejuruteraan. Ini juga termasuk reka bentuk 3D, lukisan ortografik, menganalisis data kelajuan, kesan angin terhadap reka bentuk dan sebagainya. Dari persian komputer tersebut, CAM machine iaitu Computer Aided Machine akan membuat segala kerja pemotongan mengikut reka bentuk yang telah dibuat. Para pelajar akan menggunakan kayu yang digunakan iaitu kayu jenis balsa, balsa block, Dia panggil balsa. dan balsa block. Ya. So dari kayu ini, para mesin CAM akan memotong blok tersebut mengikut reka bentuk yang telah dicipta oleh para penuntut, iaitu kereta mini F1. Ya, sempat kalau kita rasakan ya, Atul, ya. Memang Kayu tersebut ringan, jenis yang ringan ya. Ya, betul. Balsa ya. Kayu balsa ini dikategorikan sebagai kayu keras, iaitu hardwood, tetapi yang mempunyai berat yang ringan. Sebab itu ia digunakan untuk pembuatan kereta F1. Dalam F1, Lebih sesuai lah ya. yes, kereta dalam F1 ini berat kereta adalah amat penting untuk mencapai kelajuan yang lebih pantas. Ya. Wah. Jadi siapa yang membuat ataupun orang kata ni meraut Oh, tuan sendiri? bukan, ini setelah penuntut mendesain di dalam komputer, persian komputer, Ya. kayu balsa ini akan dimasukkan ke dalam mesin, CAD-CAM mesin. So mesin itu akan mengikut apa reka bentuk Yang dari komputer itu, yang akan memotong Ya. blok ini mengikut apa yang telah didesain melalui persian komputer tersebut. Betul. Okey. Penuntut hanya akan menggunakan manual apabila menggunakan finishing untuk mencat dan membagi segala grafik arah kereta tersebut. Jadi ini memang daripada kayu yang sama ya. Kayu yang sama. Tapi bila sudah siap diwarnakan ya, betul ya. Ya. Terasa seperti plastik, padahal kayu, hakikatnya kayu kan. Itu dia. Baik, di sini apakah antara rasional cabaran STEM dan inovasi reka bentuk kebangsaan ini diadakan, Puan? Diharapkan rasional daripada cabaran ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk memperlihatkan hasil pembelajaran mereka melalui projek-projek yang telah diberikan, dan juga memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar untuk bertanding sesama teman-teman mereka yang dilarik dari luar negara. Dan di antaranya juga ini adalah sebagai platform kepada pelajar-pelajar untuk lebih marketable dengan adanya pendedahan tersebut terhadap kemahiran-kemahiran yang menjurus kepada bidang kejuruteraan. Iya, itu dia. Jadi antara siapakah kumpulan yang akan menjadi sasaran kepada cabaran ini? Kumpulan sasaran yang kami fokus adalah kepada pelajar-pelajar sekolah menengah dan teknikal, di mana di antara perumuran 12 kalau bagi kita ni year 7 itu 11, 12 hingga 19 tahun. Ya. Dan ini adalah di mana setiap kumpulan seramai 6 orang, 3 ke 6 orang peserta, di mana mereka akan menjalani diberi peranan masing-masing sebagai ketua, sebagai bahagian ketua engineering, ketua sponsorship. Masing-masing ada diberi kebebasan untuk menjadi sebagai seorang pemimpin. Ya. Tadi pun Haja ada menyatakan, sempat kita bersembang sebelum kita ke udara bersama, 31 buah negara yang turut bertanding ya. Jadi ingin kita ajukan soalan kepada Awak Muhammad Arsyadil ya. Apakah peraturan ataupun panduan yang dimestikan untuk dipatuhi lah ya oleh pasukan-pasukan dalam mereka bentuk kereta masing-masing? Okey, pihak penganjur ada menyediakan panduan dan peraturan yang dirujuk dari panduan yang digunakan di peringkat dunia, seperti berat kenderaan, saiz kenderaan, tayar, kereta-kereta harus dihasilkan sepenuhnya menggunakan CAD-CAM dan sebagainya. Maksud saya tadi, segala aspek kenderaan tersebut harus mengikut spesifikasi yang telah disediakan, seperti panjang kereta, lebar tayar, besar tayar dan sebagainya. Semua diambil kira, dan berat juga diambil kira. Dalam peraturan tersebut ada menyatakan berat tidak boleh melebihi 55 gram. Ya. Baik, dan
tadi kita sempat juga ingin mengetahui sebetulnya bagaimanakah kereta ini dilancarkan. Dapat dijelaskan ya? Kereta ini dilancarkan menggunakan satu alat yang kita panggil CO2 cartridge. Ini tak sabar untuk kita mengetahui Atal ya. CO2 cartridge ini menggunakan carbon dioxide. Cartridge ini, cartridge ini akan dimasukkan ke belakang kereta. Dan itu dia dapat kita saksikan di kaca TV kereta. So kereta ini akan disambung ke dalam launching pod, iaitu satu device yang akan melancarkan kereta tersebut. Ada dua cara untuk melancarkan tersebut, secara automatik di mana komputer akan melancarkan kereta ini. Komputer akan mengawal launching pod ini, so ia akan melepaskan kereta tersebut. Itu adalah secara automatic mode. Dan kedua ialah para penuntut akan melancarkan secara manual menggunakan punat button punat ini. Bila orang menekan, ia akan disambung ke dalam, disambung ke launching pod ini. So ia akan melancarkan kereta tersebut. Itulah antara penerangan yang sama-sama dikongsikan bagi bagaimana kita mengetahui ianya boleh berfungsi. Dan juga seperti yang Puan katakan tadi, kelajuannya 80 km sejam. Baik, tadi ada Puan mengatakan mengenai dengan kumpulan-kumpulan menjadi sasaran cabaran. Jadi di antaranya 3 hingga ke 6 orang pelajar dan juga di antara umurnya 12 tahun dan juga sehinggalah 19 tahun ya. Jadi bagaimana pemilihan untuk mereka ini mengikuti cabaran ini ataupun mengikuti pertandingan ini? Pilihan itu diberi kebebasan kepada sekolah-sekolah. Selalunya guru-guru yang memilih akan mengadakan interview pelajar-pelajar di mana mereka memilih sesiapa yang pelajar mana yang sesuai sebagai ketua, sebagai engineering. So hasil daripada temu duga nanti di antara guru-guru dan pelajar-pelajar, mereka memilih lagi dengan sesama panel mereka lah. So jadinya ini diberi kebebasan kepada sekolah-sekolah. Jadi bilakah dan di manakah cabaran ini diadakan dan siapakah yang akan menjadi tetamu kehormat bagi acara ini nanti? InsyaAllah pertandingan ini akan diadakan selama 2 hari, iaitu 13 dan 14 Mei 2015, di mana ia bertempat di Dewan Pusat Belia, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dan pada hari pertama, iaitu 13 Mei, tetamu kehormat pada acara tersebut adalah Yang Mulia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Nawi, iaitu Pengarah Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Dan pada hari kedua, majlis penutup dan penyampaian hadiah akan alhamdulillah tetamu kehormat bagi acara tersebut Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Datuk Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Pendidikan Kementerian Negara Brunei Darussalam. Jadi untuk acara ini saja hanya untuk bagi mereka yang dijemput ataupun mungkin dibukakan kepada orang ramai? Bagi acara ini, pertandingan kepada pelajar, tapi ia dibukakan kepada orang ramai lah jika ada yang dapat kelapangan untuk hadir pada acara 13 dan 14 hari bulan berkenaan. Dipersilakan. Masuk percuma ya? Masuk ada percuma. Itu dia. Sebagai memberikan lah betul. Bagus juga kalau kita memberikan semangat dan juga motivasi ya kepada anak-anak dan juga pelajar-pelajar yang lainnya untuk sama-sama menyaksikan ya bagi acara yang akan berlangsung ini pada 13 dan juga 14 Mei 2015 bertempat di Dewan Pusat Belia, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jadi mungkin harapan daripada Kementerian Pendidikan dengan menganjurkan cabaran STEM ini. InsyaAllah harapan Kementerian Pendidikan bagi mengadakan cabaran STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Maths ini dan inovasi reka bentuk peringkat kebangsaan ini adalah sebagai titik permulaan bagi pelajar-pelajar agar terus berusaha dengan gigih dalam mempertingkatkan kemahiran mereka bagi pembelajaran sepanjang hayat dan lebih kreatif, lebih inovatif dan meluaskan lagi akses bagi pelajar untuk maju ke tahap pengajian yang tinggi dengan memberikan tumpuan khusus kepada penggunaan teknologi. Ya, bila Puan Haja sebut mengenai dengan kreatif, lebih kreatif dan lebih inovatif ni, kita juga mungkin saranan ini cuma pandangan dan ya selain daripada mungkin di masa akan datang ya Atul dan juga Puan Haja dan serta Muhammad sekalian mungkin nanti negara kita juga menghasilkan helikopter ataupun daripada bahan yang sama gunakan kait tersebut, siapa tahu kan. Jadi kepada generasi muda kita yang berwawasan Tapi memang sudah ada perancangan.
Memang ada dalam perancangan. Alhamdulillah. Ada perancangan. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk terus untuk datang pada 13 meramaikan dan juga menyaksikan 14, sendiri. Ya, menyaksikan sendiri inilah hasil Jadi, ciptaan. adakah nanti pada 13 dan juga 14 yang akan diadakan ini akan dapat disaksikan daripada awal pembuatan ataupun hanya untuk melihat kelajuan kereta berkenaan? Bagaimana? Okay, pada 13 bulan nanti pertandingan pelajar-pelajar akan menghantar kereta mereka dan mereka membawa portfolio mereka masing-masing di mana di sana penghakiman scrutinizing seperti yang Cikgu Syedil maklumkan, di mana semua spesifikasi kereta akan dikira. Jadinya penghakiman akan dilakukan pada 13 bulan pagi tersebut dan penghakiman verbal presentation dan pit booth di mana pelajar-pelajar akan menghias, diberi pit boothnya sama je macam di luar negeri ada pit booth diorang. Penghakiman juga akan dikhususkan kepada pit booth mereka dan verbal presentation, di mana dalam verbal presentation ini selain daripada bahagian kejuruteraan kereta, bahkan juga daripada business planning mereka, macam mana mereka mengagih-agihkan kerja. Betul. Di sana dapat diorang akan dilihat macam mana kerjasama, bagaimana pelajar menghadapi cabaran dan mungkin orang mengendalikan permasalahan yang timbul. Betul. Ya. Dan pada hari kedua nanti di waktu pagi pertandingan race track seperti yang Cikgu Syedil maklumkan, di mana 16 pelajar ini akan mempertandingkan kereta mereka. Di sana mereka akan dihakimi dengan kelajuan mereka dengan menggunakan manual dan automatic. Setiap kumpulan akan diberi 4 peluang untuk bertanding. 2 automatic dan 2 manual. Dan pada di akhir pada petang hari di mana yang berhormat pihak sendiri akan melihat pertandingan knockout ataupun kalah mati untuk yang pertama dan kedua. Alhamdulillah. Itu dia yang penjelasannya cukup menarik sekali ya. Nampaknya kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Kalau tidak kita ingin bersembang lagi ya.